Hai, apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Baiklah, jom kita belajar bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan. Sebelum meneruskan pembelajaran kita untuk kali ini, saya harapkan adik-adik, rakan-rakan guru ataupun mungkin juga terdiri daripada kalangan ibu bapa sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Baiklah, kali ini kita akan belajar dalam tema yang ke-8 iaitu ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Dan kita akan belajar dalam unit yang ke-23 iaitu pupuk minat keusahawanan. Jadi adik-adik dan juga rakan-rakan guru sekalian bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan KSSR Semakan 2017 pada muka surat 158 dan juga 159. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 3.3 iaitu menghasilkan penulisan. Seterusnya, standard pembelajaran pula yang kita akan belajar kali ini ialah 3.3.1 iaitu menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat secara koheren dan kohesi. Baiklah, objektif pembelajaran yang kita ingin capai dalam pembelajaran kali ini ialah murid-murid iaitu adik-adik sekalian dapat menulis karangan fakta dan syarahan. Baiklah, jom kita bersama-sama baca dan lihat maklumat yang terdapat dalam tajuk kecil kita, usahawan desa. Bidang keusahawanan amat luas. Bidang ini tidak hanya tertumpu pada masyarakat yang tinggal di kota. Bidang ini boleh diusahakan oleh masyarakat di desa juga. Usahawan desa boleh mengusahakan pelbagai produk seperti makanan, kraftangan, perabot dan pelancongan. Untuk menjadi usahawan desa yang berjaya, di sini adik-adik perlu sambung dan lengkapkan cara-cara menjadi usahawan desa yang berjaya. Usahawan desa ialah usahawan yang tinggal di kampung ataupun kawasan luar bandar. Baiklah, di sini juga terdapat maklumat yang diberikan dan juga ada juga gambar. Yang pertama, mengenal pasti jenis perniagaan yang sesuai. Tengok sama ada makanan ataupun kraftangan. Seterusnya, mempunyai ilmu perniagaan yang cukup. Di bahagian bawah, mengamalkan sikap yang baik terhadap pelanggan seperti mesra, jujur, amanah. Baik, seterusnya, memilih lokasi perniagaan yang sesuai. Maksudnya lokasi yang apabila perniagaan dijalankan dapatlah menarik pelanggan untuk datang ke tempat ataupun kedai tersebut. Dan yang terakhir, menggunakan cara penjualan dan pemasaran yang berkesan. Apatah lagi ketika ini kita banyak menggunakan teknologi, jadi usahawan boleh menggunakan atau mempromosikan di media-media sosial. Baiklah, seterusnya, Arissa mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan di sekolahnya. Tajuk syarahannya ialah cara-cara menjadi usahawan desa yang berjaya. Baiklah, jadi berdasarkan maklumat ini juga, kamu atau adik-adik perlu menulis dua jenis karangan. Yang pertama karangan fakta, yang kedua syarahan. Baik, jadi ini merupakan maklumat untuk menulis karangan syarahan yang mana perlu ada kata alu-aluan, kata sapaan, isi, penghargaan dan juga penutup. Baiklah, jom cikgu bantu kamu terlebih dahulu untuk menghasilkan karangan yang tidak berformat iaitu karangan fakta. Baiklah, jadi karangan ini kamu boleh jadikan sebagai panduan ataupun rujukan yang mana kamu boleh menghasilkan karangan menggunakan ayat sendiri ataupun idea-idea sendiri. Baiklah, untuk menjadi usahawan desa yang berjaya, kita perlulah mengenal pasti perniagaan yang sesuai untuk diusahakan. Terdapat pelbagai jenis perniagaan yang boleh kita usahakan seperti perniagaan makanan, kraftangan, perabot dan pelancongan. Kita
perlu memilih perniagaan yang sesuai dengan kemahiran, kebolehan dan minat kita. Selain itu, kita perlulah mempunyai ilmu perniagaan yang mencukupi. Hal ini penting agar produk yang dijual itu berkualiti dan memuaskan hati pelanggan. Seterusnya, kita perlulah mengamalkan sikap yang baik terhadap pelanggan. Sikap seperti baik hati, mesra dan jujur amat penting bagi mewujudkan hubungan yang baik dengan pelanggan. Apabila pelanggan menyukai dan mempercayai kita, mereka akan membeli produk yang kita jual. Kita juga perlu bijak untuk memilih lokasi perniagaan kita. Lokasi perniagaan yang sesuai ialah tempat yang menjadi tumpuan orang ramai. Jika kita salah memilih lokasi perniagaan kita, mungkin akan mengalami kerugian kerana kekurangan pelanggan. Akhir sekali, kita perlulah menggunakan cara penjualan dan pemasaran yang berkesan. Dengan cara ini, produk kita akan dapat dipromosikan dan dibeli oleh para pelanggan dengan mudahnya. Baiklah, lengkap sudah karangan jenis fakta, iaitu karangan tidak berformat. Baiklah, sekarang cikgu bantu kamu hasilkan pula karangan berformat, iaitu karangan syarahan. Sama juga kamu boleh jadikan panduan dan juga rujukan, yang mana kamu boleh hasilkan karangan mengikut ayat ataupun idea kamu sendiri. Baiklah, jom kita baca bersama-sama karangan syarahan ini. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengacara Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk Cara-cara menjadi usahawan desa yang berjaya. Hadirin yang saya hormati, untuk menjadi usahawan desa yang berjaya, kita perlulah mengenal pasti perniagaan yang sesuai untuk diusahakan. Terdapat pelbagai jenis perniagaan yang boleh kita usahakan, seperti perniagaan makanan, kraftangan, perabot dan pelancongan. Jadi, pilihlah perniagaan yang sesuai dengan kemahiran, kebolehan dan minat kita. Selain itu, kita perlulah mempunyai ilmu perniagaan yang mencukupi. Hal ini penting agar produk yang dijual itu berkualiti dan memuaskan hati pelanggan. Seterusnya, kita perlulah mengamalkan sikap yang baik terhadap pelanggan. Sikap seperti baik hati, mesra dan jujur amat penting bagi mewujudkan hubungan yang baik dengan pelanggan. Apabila pelanggan menyukai dan mempercayai kita, mereka akan membeli produk yang kita jual. Kita juga perlu bijak untuk memilih lokasi perniagaan kita. Lokasi perniagaan yang sesuai ialah tempat yang menjadi tumpuan orang ramai. Jika kita salah memilih lokasi, perniagaan kita mungkin akan mengalami kerugian kerana kekurangan pelanggan. Akhir sekali, kita perlulah menggunakan cara penjualan dan pemasaran yang berkesan. Dengan cara ini, produk kita akan dapat dipromosikan dan dibeli oleh para pelanggan dengan mudahnya. Kesimpulannya, untuk menjadi usahawan desa yang berjaya, kita mestilah rajin berusaha dan mempunyai pengetahuan tentang perniagaan. Selain itu, kita perlu bijak membuat perancangan agar perniagaan yang kita usahakan tidak mengalami kegagalan. Sekian, terima kasih. Baiklah, lengkap sudah dua jenis karangan, iaitu karangan fakta dan juga syarahan. Jadi setakat ini sahaja dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.